Jadi kita nak terus ketika ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Hello, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, dalam tempoh 3 ke 4 hari ataupun masuk 5 hari ini kita nampak graf itu meningkat setiap masa. Tetapi apa yang boleh saya sebut bahawa jumlahnya kebanyakan adalah datang daripada kawasan dan juga tempat seperti kluster tembok dan juga kluster benteng yang mana penularannya dapat kita kawal dalam lokasi ataupun keadaan yang tertentu. Apa yang Prof boleh katakan bahawa melihat kepada penularan dan juga jumlah peratusan yang tinggi adalah datang daripada kluster-kluster ini? Okey, kalau kita lihat kepada graf pada masa ini memang meningkat secara mendadak. Tapi tumpuan kes kebanyakannya adalah dalam institusi yang kita sebut tertutuplah, terasing daripada masyarakat dan oleh itu secara umum jangkitan di peringkat komuniti tidaklah setinggi seperti mana yang kita bayangkan berdasarkan angka-angka yang berkenaan. Jadi untuk itu kita sebagai ahli dalam masyarakat samping perlu meneruskan pematuhan kepada SOP, keadaan tersebut pada pandangan saya tidak begitu membimbangkan. Ia tidak membimbangkan dan ia selari dengan mungkin apa yang disebut oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi, sebab kadang-kadang kita bila melihat angka yang tinggi kan itu Prof, kita ada perasaan panik dan juga kita tidak menggambarkan situasi dan juga keadaan yang sebenar. Tetapi kalau saya boleh bertanyakan kepada Prof berkaitan dengan SOP. Kita tahu sebelum ini ada yang menyatakan bahawa menggunakan ultraviolet, menggunakan air garam dan sebagainya. Tetapi SOP 3 perkara ini yang sangat penting adalah penjarakan fizikal, membasuh tangan dan juga memakai pelitup muka. Berulang-ulang kali dinyatakan bahawa patuhilah SOP ini, Doktor. Memang kita kena kekal dengan peraturan berkenaan iaitu SOP yang 3 itulah memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan sentiasa menjaga kebersihan tangan. Cuma halangan kita yang terbesar yang saya nampaklah sebab budaya kita kita secara umum agak rapat antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang bila berjumpa dengan kenalan tu, kadang-kadang kita lebih selesa untuk menanggalkan pelitup muka tu untuk memudahkan kita bercakap. Di samping tu kadang-kadang majlis-majlis kita yang sepatutnya hanya majlis yang agak mudah simple macam tu tapi disertai dengan makan dan minum. Jadi perkara-perkara tersebutlah yang saya nampaklah menjadi penghalang kepada sebahagian besar pematuhan SOP yang sewajarnya dilaksanakan. Di samping itu juga suplemen kita boleh ambil juga untuk menguatkan immunity masing-masing. Bagaimanapun komitmen terhadap SOP itu tidak boleh ditinggalkan. Dan juga dua negeri mencatatkan jumlah tertinggi, satunya di Kedah melibatkan kluster kluster tembok dan juga di Sabah. Tetapi satu lagi kluster yang diumumkan hari ini adalah berkaitan dengan kluster batu di Perak. Tetapi ia juga melibatkan saringan dalam kaki tangan dan juga ahli keluarga di sebuah kem tahanan dan juga 860 individu telah disaring dan keputusannya masih lagi belum diketahui. Sebanyak 671 individu masih menunggu keputusan. Berdasarkan apa yang disebut tadi melalui sidang media, adakah kita akan menyaksikan ataupun melihat jumlah kes yang akan meningkat lagi selepas ini, Doktor? Ya, saya jangkakan sedemikian. Bila kita buat saringan tu, dah ada positif tu, sudah tentu pengenalan kontak tu akan dilakukan dan memang kita jangkakan kes akan meningkat. Bagaimanapun seperti mana yang kita nyatakan tadi, kebimbangan tu sepatutnya kita sandarkanlah pada realiti berdasarkan taburan kes, bukan melihat pada angka saja. Prof, ini satu perkara dan juga masalah mungkin yang wujud apabila tadi Tan Sri Muhyiddin ada menyatakan bahawa beliau sendiri menolak untuk pergi ataupun ke lokasi yang berisiko tinggi seperti zon merah dan juga mungkin zon yang mempunyai kes dan sebagainya. Ada kala waktu yang beliau terpaksa keluar daripada kereta dan terus ke pentas untuk memberi ucapan tanpa ada kontak ataupun bersama dengan rakyat dan juga masyarakat sekeliling. Bagaimana daripada contoh ini dapat kita terapkan kepada masyarakat sekeliling, masyarakat keseluruhannya di Malaysia, Prof? Ia adalah merupakan satu teladan yang baik, yang wajar dilakukan oleh
semua kita, dan saya rasa ia adalah relevan untuk semua pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin masyarakat, ya. Sebab kita banyak kenalan, ya. Jadi satu SOP tambahan seperti mana yang Ahmad Muhammad Tan Sri nyatakan tadi, perlu diberikan tumpuan, ya, bagi mengelakkan banyak sentuhan-sentuhan peribadi, ya, dengan individu yang tidak kita kenali. Untuk orang awam seperti kita mungkin tidak menjadi masalah, ya. Bagaimanapun kita perlu mengelakkan tempat-tempat yang sesak, ya. Di samping itu juga saya ingin memberikan cadangan di sini bahawa baik, ya, jika kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan untuk mengkaji semula tempoh kita sebut operational hours, ya, tempoh restoran dibuka, ya, tempat-tempat membeli belah. Kalau boleh disingkatkan, tidak dilanjutkan hingga 2 pagi seperti mana sekarang, bagi mengelakkan kita sebut masyarakat kita berlegar di luar pada waktu-waktu yang tidak bersesuaian dan mungkin menyebabkan penularan boleh berlaku. Dan juga Prof, mungkin secara ringkas apa yang Prof boleh katakan kepada frontliner kita, kepada mereka yang bertugas terutamanya dalam memerangi COVID-19, mungkin dalam 30 saat, Prof? Ya, saya doakan, ya, semua barisan hadapan kita yang sedang bertugas lumus, ya, untuk menjaga kesihatan dan melindungi nyawa penduduk di negara kita ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan semuanya, dan kita sentiasa berdoa mudah-mudahan kes yang berlaku akan terus turun dan kita dapat membantu mereka, ya, melalui komitmen kita terhadap SOP. Jika kita patuh pada SOP, maka risiko untuk mendapat jangkitan adalah rendah dan sekaligus menurunkan beban tugas mereka yang terpaksa membuat saringan dan juga pengesanan kes. Baik, terima kasih Profesor Mahadar Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, bersama-sama dengan kita. Apa yang disebut berulang-ulang kali, apa yang dikongsikan ataupun menerusi perutusan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawa kita sama-sama patuh dan juga kita sentiasa mengamalkan SOP yang ditetapkan untuk kita mengelakkan dan juga kita mendatarkan kembali dan akhirnya dapat kita meletakkan bahawa COVID-19 yang ada di Malaysia ini sifar dan juga kosong. Sama-sama kita berjuang ke arah itu bersama-sama dengan frontliner kita dan sama-sama kita faham bahawa perjuangan kita bukan sahaja bersama-sama dengan keluarga tetapi untuk kita mengekang penularan COVID-19 dalam masyarakat secara keseluruhannya.